Ya. Pandangan Ustaz, adakah mereka golongan anti-vaksin ini menepati ciri-ciri ruwaibidah yang disebut dalam hadis Nabi tersebut? Baik, jazakallah khair. Jazakallah khair. Baik, soalan yang baik daripada saudara kita, hayakallah. Soalan yang ditanyakan tadi semampu saya lah saya cuba jawab. Adakah golongan yang menolak vaksin atau menolak keputusan-keputusan rasmi yang dikeluarkan oleh pihak autoriti seperti Badan Perubatan dan sebagainya dianggap sebagai ruwaibidah? Baik, pertamanya maksud ruwaibidah ni dalam Islam, dalam hadis Nabi adalah merujuk kepada orang-orang yang tidak memiliki kemampuan atau tidak memiliki autoriti atau tidak memiliki ilmu, orang yang jahil, yang cetek pengetahuannya, tetapi dia memandai-mandai dalam urusan yang bukan bidangnya. Maka para ulama menyebut ruwaibidah ni bukan hanya berada dalam urusan agama, tetapi semua jenis ilmu. Sekiranya ada ustaz yang bercakap soal sains, maka ustaz itu ruwaibidah dalam sains. Sekiranya ada ulama bercakap dalam soal matematik dan dia tidak menguasai bidang yang dia bercakap, maka dia juga ruwaibidah dalam bidang tersebut. Maka ruwaibidah ini adalah celaan dari Nabi merujuk kepada satu kumpulan orang-orang yang tidak berkelayakan, tetapi cuba untuk bercakap demi mencari populariti dan mencari syuhrah, mencari kemasyhuran dan pandangan orang ramai. Dan sebab itu dalam hadis Huzaifah, dalam Huzaifah bin Al-Yaman, dia pernah sebut, dia kata punca bid'ah berlaku kerana ingin mencari pengaruh orang ramai. Ada sebagian orang membaca Quran, lalu dia heran kenapa orang tak ikut dia, sedangkan dia baca Quran. Wa qara'tu Quran, aku dah baca Quran. Ma balun nas, apa hal manusia ni tak ikut aku baca Quran. Maka dia pun pergi reka benda-benda baru yang menarik hati manusia. Maka bila dia buat benda-benda bid'ah, benda-benda baru, orang pun tertarik, orang ikut dia. Maka itulah kata Huzaifah, punca bid'ah wujud dalam masyarakat. Sebab setiap benda baru ni dia ada kelazatan dia. Setiap benda baru ni orang seronok nak ikut. Dia jadi trendy kan. Macam boba kan, ayat boba pun pakai bina ayat boba. Boba milkshake ke apa kan, semua orang suka lah. Dulu ada durian creep, pakai durian creep. Sekarang durian creep dah tak ada lah. Ganti pula trend baru pula, orang pakai duk buat. Manusia ni dia suka ikut benda-benda baru, benda trendy. Begitu juga dengan benda-benda trend seperti sekarang ni anti-vaksin. Ada orang kata tak mau vaksin, dia nak natural, dia nak anak-anak dia tak perlu divaksin dan sebagainya. Baik. Benda-benda begini kita kena rujuk kepada ahli ilmu sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Maka dalam ilmu sains dan perubatan wajib bagi para ulama atau ahli ilmu Islam untuk bertanya kepada pakar-pakar perubatan. Jadi sekiranya pakar-pakar perubatan merumuskan bahawa vaksin itu adalah satu keperluan, adalah satu kemestian untuk keselamatan dan kesihatan anak-anak Islam, masyarakat Islam, dan wajib atau perlu bagi memastikan daya tahan badan untuk menghadapi ancaman bakteria, ancaman virus dan sebagainya, maka wajib bagi umat Islam mematuhi dan mengikuti pandangan daripada pakar-pakar perubatan, bertepatan dengan firman Allah, fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah dengan orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, jadi dalam masalah vaksin ni, dia sebenarnya bukan masalah vaksin saja. Orang-orang yang mengkaji bahagian isu-isu sosial yang berlaku dalam masyarakat, mereka kata dia bukan masalah isu anti-vaksin, dia sama. Orang yang anti-vaksin selalunya dia juga percaya bumi ni bukan bulat. Dia akan percaya bumi ni leper. Orang yang percaya bumi ni leper biasanya dia juga akan berpegang kepada ayat Quran dan hadis secara literal. Orang ni jugalah biasanya depa ni jenis orang yang bukan golongan yang memahami puisi, nak sebut pun susah. Puisi memahami puisi, sastra ke sajak ke orang-orang yang ni. Sekarang ni kita sedang berhadapan dengan satu musibah. Kita ni generasi anak-anak kita sekarang generasi instant, generasi segera. Maggi pun 2 minit boleh siap dalam masa 2 minit. Anak-anak kita nak benda tu segera. Sedangkan salah satu perkara yang membentuk generasi masa dulu, generasi salaf, ialah tempoh dan masa. Kata Imam Hasan Al-Basri, kami menuntut ilmu selama 40 tahun. 20 tahun kami menuntut ilmu dalam adab, dan 20 tahun kami menuntut ilmu dalam hadis. Dalam riwayat yang lain kata para ulama salaf,
kami menuntut ilmu selama 50 tahun. Seperti kita lihat Al-Imam Ibnu Manda. Al-Imam Ibnu Manda rahimahullah, dia keluar daripada rumah dia menuntut ilmu ketika usia dia 19 tahun. Dia keluar rumah 19 tahun. Dan dia balik, dia graduate ketika usia dia 60 tahun baru balik rumah. Dan dia bernikah pada usia dia 61 tahun. Dan dia dapat anak pertama, anak sulung, pada usia dia 63 tahun. Al-Imam Ibnu Manda rahimahullah. Jadi apa yang membentuk kepribadian para ulama dahulu adalah kesabaran dan tempoh yang panjang. Sebab tu kita lihat Al-Imam Ahmad menyebut, aku mendalami bab haid selama 9 tahun. Kata Imam Ahmad, dia mengkaji perihal haid, bab haid saja 9 tahun. Jadi inilah yang membentuk kepribadian generasi zaman salaf. Generasi pemuda-pemudi yang hebat. Tuan-tuan, 9 tahun mengaji bab haid. Kita 9 tahun boleh buat PhD. Bahkan ada orang buat PhD 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, fast track. Ada pula kursus nak bagi cepat lagi. Semua benda nak instant. Jadi generasi instant ni, generasi segera ni, dia ada casualty, dia ada apa? Dia ada kesan sampingan. Dia ada dia punya akibat dia. Bila semua benda nak segera, antara akibat dia meningkatnya tekanan-tekanan jiwa dalam masyarakat. Sebab tu sekarang ni budak-budak kecil pun dah ada bunuh diri. Dah ada bunuh diri. Budak-budak sekolah dah bunuh diri. Budak sekolah rendah bunuh diri. Suri rumah bunuh diri. Orang dewasa bunuh diri. Baru minggu lepas ada orang Melayu terjun daripada Jabatan Pulau Pinang. Pasal apa jadi begini tuan-tuan? Sebab kita hidup dalam zaman semua nak segera. Zaman express. Dia tak ada zaman nak slow motion, tak ada. Semua benda nak cepat. Dan ini antara fitnah akhir zaman yang berlaku pada masyarakat kita. Sebab tu kita tengok anak-anak kita, dia tak faham puisi, dia tak faham sastra, dia tak faham sajak, syair, gurindam, seloka pun dia tak faham. Bahasa pun dalam WhatsApp, weh kau nak pergi mana? Bahasa pun singkat-singkat, makin singkat. Dia tak ada dah bahasa penuh. Kesopanan, adab, tata susila dan dah tak ada dah benda ni semua. Maka tak peliklah muncul golongan anti vaksin, muncul golongan yang pelik-pelik ni, tak pelik. Ini adalah fitnah akhir zaman. Wallahu a'lam. Ada apa soalan lagi nak tanya? Sila Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.